Kecuali apa? Imam tadi ni dalam rukuk dan sujud dia. Kalau dia terpaksa berhenti, dia nak berhenti, dia bukannya terbatas, dia terpaksa untuk berhenti disebabkan masalah-masalah dia tadi, nak terberak, nak terkencing, ada binatang bisa, ada perkara dia menyebabkan hilang nyawa dan sebagainya. Anda faham? Ada bahaya dan sebagainya. Waktu itu tuan-tuan berhenti dalam keadaan adab dia dengan dia memberi salam kepada dia. Faham tak? Faham. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila disebut sebagai makruh, maka sembahyang tetap sah. Kalau dia pergi sembahyang juga makanan hidang, dia lapar tapi dia sembahyang juga, sembahyang dah sah tak? Sah, hukumnya makruh. Perlu tak diulang balik? Tak payah ulang dah. Cuma sebagian ulama sebut sunat diulangi. Sebab sembahyang tadi dah tak boleh nak ni apa semua. Udang-udang tu kulit lepas tu teringat itu apa semua. Habis elok bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham? Tadi dia tahu sembahyang dia tak elok, sembahyang dia tak sempurna, maka tuan-tuan sunat pula diulang balik sebab mengulangi sembahyang tak sempurna tadi yang tak boleh nak khusyuk sebagainya. Tuan faham tak? Itu sebagian ulama menyatakan demikian. Habis. Hadis yang ketujuh. Al-waladu lil-firashi walil-akhir hajar. Anak adalah bagi pemilik hamparan, yakni suami atau tuan pemilik hamba. Adapun bagi penzina adalah putus angan-angan kerana tidak ada habuan baginya terhadap anak tersebut. Sahih Bukhari 2218, nombor dia Sahih Muslim 1457 daripada Aisyah radhiyallahu anha juga. Baca sama-sama, al-waladu lil firashi walil akhiri al-hajar. Anak adalah bagi pemilik hamparan, ini kepada suami atau tuan hamba pemilik. Tuan pemilik hamba. Adapun bagi penzina adalah putus angan-angan kalau tidak ada habuan baginya terhadap tersebut. Tuan-tuan, salih sama. Hadis ini mengumpulkan dalil yang telah ditetapkan oleh syarak untuk menasabkan anak. Maksud dia apa? Maksud dia hadis ini menjadi dalil bin atau binti anak itu nak dasar. Dia panggil pemilik hamparan ni apa? Hamparan tu apa? Hamparan itu isteri yang sah yang ada akad. Ada wali, ada saksi, ada isteri, ada perempuan, ada lelaki, ada perempuan, ada akad. Cukup sempurna yang ni, maka perempuan itu dikira sebagai hamparan kepada si suami itu. Pemilik hamparan itu siapa? Pemilik hamparan itu si suami itu. Faham tak ni? Jadi Nabi SAW kata apa? Anak adalah bagi pemilik hamparan. Maksud dia anak itu boleh dinasabkan kepada bapa yang merupakan pemilik kepada isteri itu. Faham tak? Jadi kalau tak berlaku pemilikan apa? Kalau tak berlaku pemilikan, maksudnya tidak ada akad yang sah. Maksud dia berlaku bentuk zina. Bila bentuk zina, anak ni tidak boleh dibinkan kepada lelaki tersebut. Fahamnya tu? Simple macam tu je. Kata Nabi SAW, adapun bagi penzina maka putus angan-angan. Maksudnya apa? Terputus, tak boleh nak dibinkan. Siapa pemilik wanita itu dengan akad yang sah, iaitu suaminya atau tuannya jika perempuan itu hamba. Maka anak yang lahir daripada wanita itu dinasabkan kepadanya. Menurut Islam, persetubuhan yang sah hanya yang dilakukan dengan adanya akad perkahwinan atau milikul yamin, iaitu pemilikan hamba. Misalnya Al-Sina Muhammad. Lihat surah Al-Mu'minun ayat 56. Oleh itu faktor nasab yang diakui oleh syarak ialah melalui akad perkahwinan dan pemilikan hamba. Tanpa keduanya persetubuhan itu dianggap zina dan nasab tidak sabit dengan penzinaan. Maksud dia orang yang berzina, anak itu tidak boleh dinasabkan kepada bapa dia, kepada lelaki tersebut. Walaupun lelaki tersebut bersama daripada biologi dia. Jadi hari itu tuan-tuan, saya sampai ke pengetahuan saya oleh orang yang menguruskan itu. Ada seorang ni dia urus, dia bawa orang pergi kahwin kat Siam. Lalu saya makna dia cerita kat saya. Dia kata kami boleh juga buat kes lagu ni. Kes macam kita nak tolong orang yang terlanjur. Dia orang terlanjur. Kemudian pergi bawa kat Siam. Jadi dekat sana dia berlaku akad nikah. Memang kahwin tersebut, kahwin tu sah juga. Maksud dia apa? Ada hakim, ada wali, ada wali hakim lah. Maksud dia dua marhalah padalah dia perlu bincang macam tu lah. Walaupun ada khilaf di sebagian ulama tentang 4 marhalah tu.
Kemudian ada masalah macam yang kes ni ada wali. Memang wali dia ikut sekali. Wali dia tahu kata berlaku benda. Anak main mengandung. Nampak dengan siapa ni? Dengan boyfriend cik tu. Dia nak tanggungjawab tak? Panggil rumah, dia tak puas saya tanggungjawab. Tapi tu nak buat macam mana ni? Dah mengandung dah. Kalau kahwin lah ni, sekali tak berapa bulan beranak. Nampak lah ni? Habis nak buat lagu mana? Nak tutup kemaluan. Tutup kemaluan. Dia tutup malu dia tu. Habis nak buat macam mana? Bawa pergi dekat sana. Bila pergi bawa dekat sana, tuan-tuan, pergi nikah. Memang akan nikah semua. Wali dia ada. Saksi pun ada sebagainya. Tuan-tuan, nak tutup macam mana? Backdated. Seolah macam perkahwinan tu berlaku berapa bulan sebelum tu. Surat yang dikeluarkan tu, surat yang tarikhnya dipatah balik. Dah faham tak? Backdated. Kemudian bawa surat tu balik dekat Malaysia, pergi daftar. Kena denda. Denda perkahwinan, tidak buat permohonan perkahwinan di luar daripada kawasan sebagainya. Lepas denda. Denda bayarlah seorang 1,000 sebagainya. Dapatlah sijil nikah yang sah dekat sini ni. Cuma dekat bawah tu dia tulis perkahwinan di mana, di Thailand. Kena faham ni? Beranak. Bila beranak boleh daftar tak? Boleh daftar tak? Boleh lah daftar. Sebab perkahwinan tu seolah-olah macam berlangsung sebelum dia apa ni? Tak faham dia cerita apa dia? Susah nak cerita ni. Nak buat kronologi itu susah. Tapi macam itulah keadaan dia. Dari segi undang-undang Malaysia, daftar bin kepada bapa dia tu nampak macam okey je. Tapi sebenarnya segi syarak, anak tu nak dia tak? Tak. Boleh nasab tak dia tak? Tak. Boleh bin tak? Tak boleh. Anak tu status dia dikira seperti anak kepada isteri dia. Saya berkahwin dengan isteri saya, contohlah. Saya berkahwin dengan isteri saya janda. Contoh lagi kita kenal begitu. Ulang 3 kali tu. Saya kahwin dengan isteri saya janda, dia ada anak. Faham tak? Anak tu jadi dengan saya nak apa? Nak tiri. Bila dia nak kahwin boleh tak saya wali dia? Tak boleh. Bila dia nak tiri saya, maka tuan-tuan sekalian, saya tak boleh berkahwin dengan dia. Aurat dia boleh buka tudung dia apa sebagainya depan saya, pasal saya ni suami kepada mak dia. Anda faham tak? Kalaulah berlaku perceraian saya dengan isteri dia, tetap saya tak boleh kahwin dengan anak tu. Tu cerita dia. Dia panggil anak tiri hubungan dia. Anda faham? Kemudian tuan-tuan masalah yang anda sebut, tapi tetap dua benda tak boleh. Yang pertama, wali. Nak walikan tak boleh. Yang kedua, faraid tak boleh. Anda faham tak? Sama kes dengan anak ni. Walaupun secara biologinya memang pak dia. Memang pak dia. Berlaku perzinaan tu memang pak dia. Memang lelaki tu. Tetapi apabila berkahwin tuan-tuan dengan suami, dengan isteri ni, dia tidak dikira sebagai anak kandung. Dia dikira sebagai anak kepada isteri dia. Jadi status kepada dia seperti anak tiri. Tak faham tak? Masalah dia apa? Budak tu perempuan. Bila perempuan besar, kahwin. Kahwin tuan-tuan, takkan nak habaq kata saya ni anak. Takkan nak habaq kata dia anak luar nikah. Takkan nak pergi beritahu orang kata hang jadi wali dah, hang tolong saya isi borang ni untuk jadi wali dah. Hang kena wakil walina kepada tu apa ni hakim yang apa? Saya wakilkan kepada tuan untuk akad nikah anak saya. Boleh tak dia nak wakil kepada tuan tu sedangkan tukar anak dia? Tapi takkan nak pergi habaq kat orang kata tukar anak dia? Ada dia waktu tu dah main gitu. Tuan faham tak? Waktu tu dia takkan. Habis nak buat macam mana? Mengaku biar. Orang gantau dekat kerat mana? Dekat seorang bana kan nama bin dia. Dekat IC kan nama bin dia. Binti dia. Siapa bukan tahu, bukan ada siapa yang tahu. Maka waktu tu dia pergi mengaku kat orang kata tu anak dia, dia menjadi wali kepada tu, maka waktu tu dan nikah tu jadi macam mana? Nikah tidak sah. Akhirnya anak tu kena sebagai zina, sebagainya. Tuan faham tak? Sebab tu orang yang tahu, dia wajib beritahu. Ada waktu tu dah kecoh, tuan-tuan, yang si bapa kepada budak perempuan ni bawa kawan dia seorang lagi untuk jadi saksi. Bukan jadi saksi, kawan dia tukar rekomen, kawan dia tolong kira nak bawa. Dia kata, aku kenal orang ni, tu dekat Siam rumah, dekat tu kat Perlis, boleh tolong rekomen apa semua. Kawan dia tahu. Maka satu hari bila budak tu besar, kalau tu nak kahwin, dia teringat balik kes ni. Aku dulu yang aku ikut ni, aku tahu. Ni budak ni bukan mengandung ni, bukan. Anda faham tak? Maka waktu tu dia wajib dia beritahu kepada orang berkenaan. Supaya apa? Supaya benda ni boleh selesai. Kalau dia tak beritahu dalam keadaan dia tahu, dia berdosa hukumnya. Panjang cerita tuan. Sebab apa? Sebab kes yang macam tu lah. Allah tuan, saya tu masuk penjara.
Setiap minggu saya masuk penjara tu. Keluar balik lah. Bukan bantuan. Tapi tuan-tuan tu tengok, ya Allah, takut kita. Saya takut semua. Budak-budak perempuan, budak-budak comel-comel. Saya pergi mengajar, tengok tu ada baby. Anak siapa ni? Anak dia umur sebulan. Kisah siapa ni yang duduk dalam penjara ni? Budak umur bawah 2 tahun. Dia duduk dengan mak dia dalam penjara. Mak dia kena penjara, dia duduk sekali dengan dia. Kes siapa ni? Kes duduk bersekedudukan. Ada beranak anak luar nikah, kena tangkap masuk penjara. Sebab tak boleh bayar denda. 2-3 orang, ada yang ada anak, ada yang tak ada anak. Tuan-tuan, seronok Ustaz. Ustaz ada anak. Tuan-tuan ada anak perempuan. Tuan-tuan ni, dicek. Cek handphone dia. Oh, gelagak privasi. Privasi apa tu anak kita? Tuan-tuan, pergi cek apa yang duduk dalam handphone dia. Atau kesilapan mak bapak yang paling besar bagi yang ni kat anak-anak hidup sekolah. Yang ni. Ini kesilapan sangat besar. Sangat besar. Besar. Allah mesti alaihi. Pergi cek. Duduk dalam tu ramai tuan-tuan sejumpa. Ni kes berapa bulan? 8 bulan. Ni kes berapa bulan? 6 bulan. Kes apa? Kes khalwat, kes zina. Bila kena tangkap khalwat, tangkap zina tuan-tuan, yang boyfriend tu jangan harap dia nak bayar denda kat girlfriend. Tunggu. Dia bayar kat dia lah. Bicara asing-asing bukan bicara sendiri-sendiri. Depa tu bukan pasangan berkahwin. Panggil untuk court order, bukan panggil seorang, bukan panggil sekali. Panggil kau ni jatuh hukum, kau panggil bicara tarikh ni, kau ni panggil bicara tarikh ni. Pasal depa bukan suami isteri. Nak faham? Kemudian tuan-tuan bila pergi, subhanallah, yang lelaki tu akan bayar denda dia boleh sambung kerja dia macam biasa. Yang budak perempuan ni, yang dulunya sekolah tuan-tuan, akhirnya kena masuk penjara, jatuh hukuman sebab tak bayar denda. Berapa bulan? 6 bulan, 8 bulan. 6 bulan, 8 bulan, yang dulu duduk kolej, kena buang pada kolej. Sebab apa? Sebab dia jadi banduan, kena jatuhkan hukuman. Ada sabit kes jenayah. Yang dulu kerja kilang elok, kena berhenti kerja tuan-tuan. Lepas tu, dalam status dia, kalau dia nak isi orang minta kerja apa semua, dia kena declare dia, adakah anda pernah dijatuhkan hukuman jenayah apa sebagainya. Dia kena tulis dekat situ tuan-tuan. Nak minta kerja mana apa susah. Yang sekolah kena buang sekolah tuan-tuan. Teruk. Lebih dahsyat yang ada baby. Duduk kat dalam dengan baby-baby sekali. Mak ayah buang tu tak mau minta saya dulu ada ni. Subhanallah. Ni duk jadi berlambat dekat banduan di penjara tu. Tuan-tuan, tu semua ada pak, semua ada mak tu. Cuba tanya mak dengan pak dia pernah fikir tak satu hari anak dia nak melahirkan anak luar nikah? Tak pernah fikir. Ustaz, kami pula pada kecil, tuan-tuan boleh jadi kat depa tak mesra, boleh jadi kat kita. Itu saya nak faham. Tenang lah. Boleh cek tengok. Risau kita tentang pada diri. Risau tu saya pergi Allah. Habis program dekat penjara itu, saya pergi pula satu college dekat dengan ibu tempat itu depa panggil. College ni tuan-tuan bukan peringkat diploma apa, peringkat sijil aja. Budak-budak yang habis SPM lepas tu masuk sambung ke sijil, kemahiran apa sebagainya. Tuan-tuan, lepas tu saya duk cerita lelaki ni, hampa budak-budak perempuan ni jangan seronok sangat. Budak-budak lelaki ni duk ambil advantage je. Depa ni bukan ada apa, depa nak seronok. Tapi seronoknya, depa bukan ada apa, lepas depa seronok, depa balik macam tu. Kita lepas kita seronok, kita pun macam-macam. Duk abang ke budak perempuan. Lepas habis tu tuan-tuan, dia punya warden yang beritahu, Ustaz, yang Ustaz sebut tu betul sangat. Baru ni kami dah mula jumpa kondom berselera dalam kawasan sekolah. Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala. Takut kita kena duduk jadilah ni. Sebab tu berhati-hati tuan-tuan ya Allah. Dan lekat susah. Dan lekatnya perut tu susah nak. Memang susah nak. Macam mana anak tu nak kira ke mana? Anak tu tuan-tuan tak nak salah apa. Tapi lepas ni tuan-tuan dia akan menanggung seumur hidup dia. Dia akan dikenali sebagai anak zina. Tuan-tuan, mak tak ada, pak ayah tak ada, lepas tu sekali dia akan diabaikan. Waktu mak tuan-tuan yang selalu jadi, bila budak ni tuan-tuan, tak apalah mak tu dengan tuk belah. Bagi tahu dekat orang kata apa, kami ambil anak angkat, bolehlah pergi cerita kat orang apa semua. Tuan-tuan tahu tak apa akan jadi lepas benda tu. Lepas mak dia tu pergi kahwin dengan orang lain, dia ada anak dia sendiri, budak ni akan mula diabaikan. Dia akan jadi budak jahat, dia akan jadi budak nakal, dia rasa orang tak sayang dekat dia akan buat macam-macam. Tuan-tuan, lepas pada tu habis rosak di rumah tangga. Pasal apa? Pasal kesan silap mak dulu ni. Allah Rabbi subhanallah. Sebelum jadi serabut macam-macam tu, tuan-tuan jaga anak kita elok. Tuan siap sayang tu. Takutlah jadi lagi tuan-tuan. Faham tu kan? Salih Allah saya. Habis. Penzina nombor 3. Walaupun secara biologinya anak itu daripada benihnya, namun tidak boleh dinasabkan anak itu kepadanya kerana dia bukan pemilik wanita yang disetubuhinya.
persetubuhan yang dilakukan adalah haram, yakni zina, dan tidak diakui nasab daripada persetubuhan haram itu. Perkataan al-hajar dalam hadis di atas menurut jumhur bermaksud al-khaybah, iaitu putus angan-angan atau sia-sia atau tidak mencapai hasrat kerana tidak ada sebarang hak baginya terhadap anak itu. Sebagian daripada ulama mentafsir al-hajar dengan maksud batu, iaitulah bagi penzina habuannya ialah rejaman batu. Namun maksud yang kedua ini dhaif, lemah, kerana bukan semua penzina dikenakan hukuman rejam, akan tetapi penzina muhsan sahaja. Jadi ulama tu khilaf tentang maksud al-hajar itu. Sebagian ulama sebut kata dia maksud sebagai al-khaybah, yakni putus. Putus maksud dia terputus, tak boleh nak dinasabkan kepada dia. Faham tak? Itu maksud yang saya faham. Satu lagi ulama sebagian kata apa? Maksud daripada al-hajar itu sebagai batu. Al-hajar itu maksud batu. Pasal apa? Orang yang dikenalkan, orang yang ditangkap sebagai berzina sebagainya, hukuman rejam. Hukuman kat tadi adalah rejam dengan batu sampai mati. Ulama kata apa? Ada pun pendapat kedua ini dhaif. Sebab apa dhaif? Sebab lemah. Sebab apa? Sebab dia kata bukan semua orang yang ditangkap berzina kena rejam dengan batu. Dia untuk muhsan saja, untuk orang yang berkahwin saja. Adapun ghair muhsan, orang yang tidak berkahwin, hukumannya sebat 100. Dan ini pun jadi ialah Islam itu kan, hukum dalam Islam dia bukan hukum, dia bukan menghukum, dia mencegah. Sebab tu kalau seorang yang disabitkan kesalahan, hakim akan mencari jalan supaya dia tidak dihukum. Kita lah ni mencari jalan untuk dia dihukum. Cari saja, cari apa saja boleh sabit kesalahan dia akan hukum dia. Tapi kalau dalam Islam dicari supaya dia tidak dihukum. Sebab dalam Islam ini tersilap tidak menghukum orang yang bersalah. Itu lebih baik daripada tersilap menghukum orang yang tidak bersalah. Boleh faham tu? Boleh macam Ustaz beli Ustaz cerita apa ni? Tersilap tidak menghukum orang yang bersalah. Itu lebih baik daripada tersilap menghukum orang yang tidak salah. Tak hukum dia walaupun dia salah, itu lebih baik daripada tersilap jatuh hukum pada orang yang tak buat salah. Jadi cari jalan. Tuan-tuan, sebab orang pergi jumpa, ya Rasulullah, saya berzina Rasulullah. Kamu mabuk ke? Hadir Rasulullah. Kamu tak ingat ke waktu tu? Kamu lupa ke waktu tu? Rasulullah tu cari jalan supaya benda tu tak hukum kepada dia. Dia kata tak. Akhirnya dia mengaku baru menjatuhkan hukuman kepada dia. Tuan-tuan faham tak ni? Cerita Islam. Dan apabila hukuman nak dijatuhkan, tuan-tuan boleh bayang macam ni. Kalau seorang perempuan lelaki berzina, tangkap ini pula, tuan-tuan, bukan semua keadaan, bukan boleh pergi duduk cari. Jelur tengok, oh tangkap. Dia kena tangkap dalam keadaan nampak seperti mana batang celak masuk dalam bekas celak. Orang nampak. Satu, tuan-tuan, dalam bentuk apa? Nampak benda tu jadi dengan 4 orang saksi. 4 orang saksi ni pula bukan 4 orang saksi tidak fasik. Masuk yang fiqh, yang terpercaya. Tak, kami nampak 10 orang, bukan 4 orang Ustaz, 10 orang, kami semua nampak macam mana batang pen masuk dalam tudung pen, macam itulah kami nampak. Berapa orang ni? 10 orang. Macam mana hampa nampak? Kami mengendap. Tak boleh pakai, hampa tu mengendap. Tu fasik kami tak. Faham tak? Oh, tak boleh pakai macam tu. Maksudnya habis tu yang nampak ni orang tu, mana nak cari orang macam ni Ustaz? Dia kata semua tak payah duk cari. Kalau dia menyembunyikan maksiat tu di belakang, di luar mata orang, tak payah duk cari. Islam tak suruh macam tu. Yang nak kena tangkap ni siapa? Ni orang jenis buat depan-depan orang ni. Faham tak? Duduk tepi pantai, duduk jalan tengok 2-3 orang duduk, subhanallah, lalu kita pun macam ni rupanya apa dapat. Faham? Golek-golek depan kita apa semua, tuan-tuan. Waktu tu ni bukan jahat, ni super jahat. Faham tak? Orang ni layak semua dah nak kena. Kalau dia sembunyi belakang-belakang, tak payah duk cari, tu masalah dia dengan Allah. Masalah kita lah ni, tuan-tuan, depan mata dia buat. Naik motor 2 orang. Tuan-tuan ingat anak-anak kita duk kayu basikal pergi sekolah, depa duk tengok ada lelaki perempuan duk naik motor peluk-peluk, depa tak teringin. Dia kan bukan cerita anak kita pun teringin. Cuma tak boleh nampak. Dia duk naik motor peluk anak kita duk kayu basikal pergi sekolah, dia pun teringin. Benda-benda yang duk jadi di depan, duk attract dia untuk buat maksiat. Islam dia akan halang benda daripada jadi. Faham tak? Okey, sabik yang pertama dia kata apa? Ada saksi 4 semua. Yang kedua, kalau dia mengaku.
saya berzina, saya dengar tu, maka akan jatuhkan hukum dekat dia. Jatuh hukum pula tuan panggil semua orang, panggil satu kampung mai duduk depan. Dia lelaki ni perempuan tutup aurat dia sempurna. Ambil rotan kayu, panjang mana? Tak boleh lebih 1 hasta. Ya. Ulama kata apa? Pakai selipar pun tak apa. Selipar ni. Angkat pula tak boleh buka ni, ketiak ni, dekat ni tak boleh lebih dari ketiak, dekat tu je. Tu tak sakit ustaz, tu geli tu. Tuan-tuan, ada satu benda lebih besar pada sakit. Nama apa? Malu. Satu benda lebih besar pada sakit, nama dia malu. Malu. Duduk, tuan-tuan boleh bayang, tayang live. Satu Malaysia hari ni jatuh hukum, ada orang ditangkap berzina, ni dia ni, lelaki perempuan ni tutup aurat di sebelah rumah, jatuh hukum. Semua satu Malaysia tengok. Tuan-tuan bayang, mak dia, anak dia, kata, hanya yang buat panggil dia. Kenapa tu pula tak muka mana? Sakat lah. Yang budak-budak ni pun kata apa? Aku tak mani buat, kalau kena tangkap sakit duduk depan tu semua, satu Malaysia tengok aku buat. Yang faham tak? Dia akan apa? Dia akan halang orang yang benar-benar buat tu hukum dia. Bukan nak hukum sangat, tak, nak bagi pengajaran supaya orang lain tak buat. Tu cantiknya hukum Islam. Yang faham tak ni? Cerita dia macam mana? Buku lah pak kau tu tak ikut Allah insya-Allah. Tuan-tuan, Islam dia lebih kepada prevent, nak halang orang daripada jangan buat. Tu cerita dia. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, adapun hukuman kepada muhsan ataupun orang berzina yang telah berkahwin, hukumnya rajam. Itu pun sama kes dia. Atas mengaku. Itu pun tuan-tuan kalau dia tengah-tengah duduk pukul tu. Okey, 1 2 3 sakit. Satu tarik balik tak mengaku dah. Dia tadi mengaku kata saya buat bila kena 2 3 orang rotan kat belakang dia. Cancel lah. Yang tadi tak mengaku pula. Kau pula dah tak mengaku pula dah. Tak mengaku lah, cancel. Cancel waktu tu tak boleh nak laksana terus hukum tu. Lepas dia. Ataupun waktu tengah rotan tu tuan-tuan sekalian, tiba-tiba dia lari. Oi, tak tahan sebab tak boleh ikat. Orang jatuh hukum tak boleh ikat, dia kena duduk macam tu ya. Tak boleh ikat. Lari tak boleh kejap dia. Biar habis telah terkenal hukum kata dia. Yang berlaku kepada sahabat waktu Nabi SAW, waktu zaman Nabi SAW tengah buat hukum kepada seorang daripada sahabat Nabi yang melakukan, kemudian dia lari, para sahabat nak ligan dia, Rasulullah kata jangan ligan. Sudah habis dah, tertunai dah hak dia. Anda faham tak? Cantik Islam tuan-tuan. Nak kerat tangan ni ada lebih 13 perkara yang kena lepas dulu baru boleh kerat tangan. Kena tangkap curi, memang benda curi duduk depan dia. Nampak tu curi tu. Tunggu sekejap, kalau dia kerat lagi. Dia kena curi, dia curi tu sebab paksa, maksud miskin. Tak boleh. Dia curi tu sebab ada orang suruh. Orang paksa dia, kalau tak curi aku bunuh. Tak boleh. Dia curi tu sebagai apa ni? Dia curi motor, kunci motor kau tu tinggal kat motor, tak boleh. Dia masuk rumah kau tu, tingkap kau tu terlupa nak kunci, tak boleh. Kalau dia nak potong tangan dia sekali boleh jadi mudarat penyakit ke dia pergi mana ke darah tinggi ke tak boleh. Punya banyak tu ada berbelah-belah syarat dia baru boleh kerat tangan dia. Anda faham tak dia maksud dia? Dan nak kerat pun bukan boleh main cantas dulu. Dia kena doktor pakar yang bahagian ni, dia akan potong ikut sendi ni supaya tak boleh mudarat dan dia boleh pakai lagi tangan dia lepas tu. Anda faham tak cerita dia? Dan jangan anggap hudud ni sekarang kerat tangan, banyak benda ni. Ini tuan-tuan itu dah sedikit daripada nak fahamkan kita dengan hukum Islam yang sangat cantik tu. Jadi hadis yang berikutnya, hadis ke-8 akan kita bincang pada bulan hadapan. Cerita pula bagaimana susuan. Anak susuan pula ni taraf dia ke mana? Banding dengan anak-anak kita yang lain. Apa yang boleh, apa yang tak boleh kepada anak susuan itu, insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawhid waj'alna min ibadis salihin wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala